Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Aiman Arif bin Ahmad Rashidi. Saya serta rakan-rakan kumpulan saya bakal membuat pembentangan mengenai isu-isu semasa dan kaitannya dengan etika serta peradaban. Bagi permulaan, mari kita tengok apakah maksud etika serta peradaban. Isu-isu semasa yang dihadapi oleh orang ramai pada era ini boleh memberi impak besar kepada etika serta peradaban mereka. Etika pula terbahagi kepada 3 kategori, iaitu kategori individu, masyarakat serta negara. Ianya berbeza-beza. Pengertian etika bergantung kepada prinsip-prinsip asas dan nilai yang dipegang oleh seseorang individu. Etika masyarakat pula dirujuk sebagai panduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui, diterima oleh sesebuah masyarakat. Keperluan dan kepentingan etika negara pula dapat dilihat di negara sedang membangun atau negara maju sebagai indikator atau petunjuk kepada kematangan rakyat negara berkenaan dalam menguruskan kehidupan seharian daripada peringkat rakyat bawahan mahupun pemimpin atasan. Peradaban pula bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada asas kehidupan dalam aspek jasmani serta rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya merupakan Iman Ali bin Muhammad Rasul Faisal. Nombor pelajar 2020452452. Dan pada hari ini, saya mewakili kumpulan saya dalam membentangkan subtopik kepada topik 10, iaitu isu semasa peradaban dan etika dalam individu. Saudara dan saudari sekalian, kepribadian seseorang bergantung kepada nilai yang dipegang serta diamalkan. Jika baik nilai, maka baiklah kepribadiannya. Sekiranya buruk nilainya, maka buruklah kepribadiannya. Seseorang individu seharusnya bertindak ataupun berkelakuan berdasarkan nilai peradaban dan juga etika yang baik. Misalnya yang mengikut nilai dan juga ajaran yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak akan melaksanakan kerosakan di dunia ini. Namun, terdapat masalah keruntuhan adab oleh individu di negara kita yang semakin lama semakin jelas. Oleh itu, saya ingin mengupas isu kekurangan etika dalam penggunaan media sosial. Antara isu yang berlaku dalam perkara ini ialah penyebaran aib. Pada pendapat saya, perkara ini berlaku kerana kurangnya penghayatan terhadap larangan menyebarkan aib dalam Islam. Yang kedua ialah perbuatan membuat provokasi ataupun hate speech. Perbuatan membuat provokasi di dalam sosial media ataupun di dalam media sosial adalah perkara yang amat bahaya. Ini kerana ia boleh mendatangkan persekitaan antara individu ataupun etnik. Yang ketiga merupakan penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu juga mempamerkan kurangnya etika oleh individu dalam menggunakan media sosial. Saudara dan saudari, perbuatan-perbuatan tersebut boleh memberikan kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu tetapi secara umum kepada semua. Kesan yang pertama ialah keruntuhan akhlak dalam diri seseorang. Kesan yang kedua ialah wujudnya perpecahan kaum dan persekitaan antara individu akibat provokasi yang saya nyatakan sebentar tadi. Yang kedua, wujudnya buli cyber kerana kurangnya adab dalam menggunakan teknologi ataupun media sosial. Yang keempat, fitnah akan berleluasa akibat penyebaran berita palsu yang tiada had. Oleh itu, saya ingin memberikan beberapa cadangan dalam penghayatan etika dalam isu kepribadian. Pertama, kita seharusnya membentuk kepribadian yang mulia. Yang kedua, kita seharusnya berfikir sebelum bertindak. Seorang individu juga perlu menghayati nilai moral serta agama dalam kehidupan dan juga menambah ilmu untuk menjadi seorang yang lebih berguna untuk negara. Yang terakhir, kita juga haruslah menerapkan nilai-nilai rukun negara dalam diri
agar kita dapat menjadi seorang individu yang akan menyumbang kepada pembentukan negara bangsa ataupun bangsa Malaysia yang aman dan bersatu padu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terdapat di slide tertera, apa yang ingin saya bincangkan ialah mengenai hubungan ataupun hubungkai isu semasa dengan etika dan peradaban terhadap masyarakat. Namun sebelum daripada itu, eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Amir Hazim bin Muhammad Zaki. Saya memegang nombor matriks 2020471072 dan saya juga merupakan ahli daripada kumpulan LW02C. Baiklah, isu yang saya ingin ketengahkan bagi pihak masyarakat ialah bagaimana ketidakstabilan politik dalam negara mampu mempengaruhi etika dan peradaban mereka yang boleh dilihat daripada 3 perkara. Yang pertama, kegagalan menyelia kemelut agama atau hak Bumiputera yang memecah belahkan masyarakat. Yang kedua, penghinaan yang dilontar masyarakat kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan masyarakat kepada pemimpin. Baik, itu dan saya akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Baik, bagi isu yang pertama iaitu kegagalan menyelia kemelut agama atau hak Bumiputera yang memecah belahkan masyarakat. Bagi saya, seperti mana kalau kita mahu kaitkan dengan isu besarnya, isu pokoknya, di mana ketidakstabilan politik dalam negara itu mampu mempengaruhi etika dan peradaban masyarakat, kita perlu sedar bahawa jikalau tidak ada kestabilan politik yang jelas, maka agak sukar ataupun sebenarnya tidak boleh dibendung lagi kemelut agama yang semakin meracuni masyarakat pada ketika ini. Yang saya telah pun gariskan keseluruhannya beberapa isu ataupun permasalahan yang boleh kita kupas bersama. Yang pertama ialah boleh dilihat daripada tulisan Jawi yang dikatakan lucah ataupun dikaitkan dengan unsur pornografi yang membuat kemarahan kaum Melayu khususnya meluap. Bagi saya, seperti yang kita tahu, beberapa isu kebelakangan ini sebenarnya di mana ada beberapa entiti politik sendiri yang menggembar-gemburkan bahawa tulisan Jawi itu adalah satu tulisan ataupun satu seni yang berkait rapat dengan unsur-unsur pornografi. Jikalau tidak ada kestabilan politik seperti mana yang telah pun saya ketengahkan di dalam isu pokok sebentar tadi, maka tidak seharusnya tulisan Jawi yang hanya merupakan satu tulisan ataupun wadah wacana untuk kaum Melayu berkomunikasi dan berinteraksi bagi menghargai khazanah mereka, tidak seharusnya perkara ini dijadikan satu isu untuk dipolitikkan. Yang kedua adalah soal kemelut Aisat yang menegangkan hubungan antara kaum dalam sebuah masyarakat. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlu cakna dan kita perlu prihatin bahawa negara kita mempunyai pelbagai peristiwa bersejarah yang mencorakkan negara. Termasuklah di mana artikel ataupun perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan telah pun digubal, telah pun dirangka sebenarnya untuk memberikan satu dasar yang jelas dalam melindungi hak-hak Bumiputera. Namun dengan cara apa? Kita juga bagi kerakyatan kepada golongan bukan Bumiputera pada ketika itu. Seperti mana yang telah pun diunjurkan oleh Tan Cheng Lock dan seperti mana juga yang telah pun diunjurkan oleh Tan Sri V Sambanten dalam Parlimen pada tahun-tahun yang lepas. Jadi apabila kita tidak memahami sejarah, apabila tidak ada kestabilan politik yang jelas dalam mengetuai ataupun mentadbir negara, jadi perkara seperti ini yang tidak seharusnya dijadikan isu pada mulanya sekalipun akan dijadikan satu isu yang boleh menegangkan benang perkauman antara rakyat berbilang kaum di Malaysia ini. Dan ini membawa pula kepada permasalahan yang ketiga, iaitu permasalahan UiTM yang selalu diperdebatkan dari status keterbukaannya kepada masyarakat bukan Bumiputera. Bagi saya, kita semua sedia maklum bahawa perkara ini telah pun diperdebatkan, diperdiskusikan banyak sekali sebenarnya. Setiap tahun pasti akan ada sahaja status keterbukaan UiTM. Perlulah dibuka kepada semua, bukan hanya termaktub kepada Bumiputera sahaja. Seperti mana yang saya perkatakan, kita perlu lihat daripada peristiwa bersejarahnya. Visi dan misi UiTM itu sendiri ialah untuk membantu golongan Bumiputera pada ketika itu. Pada mana ianya ditubuhkan. Bagi saya, seperti yang kita tahu, dalam perkara 153, perkara-perkara seperti ini perlu difahami, perlu diamati bersama oleh rakyat Malaysia sebelum kita melakukan apa-apa tindakan, sebelum kita mengeluarkan apa-apa kenyataan. Fahami sejarah dan barulah ketika itu kita boleh menstruktur
kestabilan politik yang jelas supaya kerajaan khususnya dapat mengawal, dapat membendung daripada pemasahan agama ataupun isu-isu hak bumi putera ini dijadikan satu isu yang boleh menegangkan ataupun yang boleh meregangkan hubungan antara kaum di negara kita Malaysia. Baiklah, isu kedua untuk kita fahami bersama jikalau tidak ada kestabilan politik dalam negara adalah penghinaan yang dilontar masyarakat kepada Yang di-Pertuan Agong. Seperti yang kita tahu, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Namun, tindakan ataupun keputusan yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah tertakluk kepada nasihat yang harusnya diberi oleh Perdana Menteri. Namun, baginda mempunyai budi bicara dalam hal-hal yang tertentu bagi mengambil sesuatu keputusan ataupun melakukan sesuatu tindakan. Dan saya telah pun gariskan dua perkara di sini untuk sebenarnya memberikan kita gambaran yang jelas apakah yang berlaku dalam penghinaan ini, dalam soal penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik, yang pertama, saya rasa kita semua boleh fahami, kita semua boleh nampak sebenarnya apa yang berlaku setiap hari sebenarnya di paparan telefon kita sahaja, iaitu media sosial yang menjadi medan memomokkan baginda. Apabila kita tidak ada kestabilan politik yang jelas, maka secara tidak langsung hinaan, ketidakpuashatian itu juga akan disalurkan kepada Yang di-Pertuan Agong, menyebabkan baginda dicaci, dihina dan sebagainya. Sebagai seorang masyarakat Malaysia yang berpegang kepada paksi undang-undang, kepada semangat perlembagaan persekutuan dalam menstruktur negara, dalam mencorakkan imej masyarakat kita sendiri, kita seharusnya mematuhi baginda, bukannya melakukan hinaan, cacian dan sebagainya. Namun, seperti yang saya perkatakan, apabila ada agenda-agenda politik yang disembunyikan, yang tidak diberitahu kepada rakyat khususnya dalam segala yang besar, maka hinaan seperti inilah yang akan berlaku. Jadi apabila hinaan seperti ini akan berlaku, ini akan membentuk pula masyarakat yang tidak bertanggungjawab, mengherdik dan mempersoal pula kredibiliti institusi Raja-Raja Melayu, khususnya dalam memberi satu cerita ataupun dalam menerangkan kepada kita apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir agenda-agenda politik ini. Seperti yang kita tahu, apa-apa juga tindakan, apa-apa juga keputusan yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong dalam memberikan nasihat ataupun dalam mengambil keputusan, terutamanya berkaitan dengan agenda politik, sama ada parti ini mengambil alih ataupun transisi kerajaan berlaku pada ketika ini, proklamasi darurat dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, jika tidak ada kestabilan politik yang jelas, tidak ada kestabilan politik yang utuh dan ampuh dalam mengetuai negara, dalam mengetuai masyarakat khususnya, maka masyarakat sendiri akan terasa, akan terbeban. Dan apabila bebanan itu diangkat ataupun diberikan kepada masyarakat, maka mereka sendiri pun akan mengeluarkan beberapa kenyataan, terutamanya mereka yang tidak bertanggungjawab ataupun berintegriti dalam mencaci, mengherdik, melakukan tomahan dan sebagainya kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan sepatutnya perkara ini tidak berlaku sekiranya kita punyai semangat keabsahan yang jelas dalam mencorakkan semula sistem politik negara supaya bergerak kepada politik matang dan bukannya politik yang mementingkan kuasa semata-mata. Baiklah, sekarang kita akan beransur kepada isu yang ketiga yang berkaitan dengan isu pokok yang saya utarakan, iaitu ketidakpatuhan masyarakat kepada pemimpin. Dan saya telah pun menggariskan dua perkara untuk mencorakkan ataupun memberi sedikit indikator yang jelas supaya kita dapat lihat apakah sebenarnya yang berkait rapat dengan tidak patuh masyarakat kepada pemimpin dan sebagainya. Yang pertama, masyarakat tidak percaya dengan integriti dan legitimasi kerajaan dan juga tidak patuh kepada garis panduan yang ditetapkan kerajaan dalam melicenkan pentadbiran negara. Baik. Pada hari ini, isu utama, permasalahan utama, kemelut utama, mudaratnya datang daripada wabak COVID-19. Bukan hanya negara kita, malah pada peringkat globalnya sekalipun, masalah ini, COVID-19 lah yang melandai segala-galanya. Namun, apabila tidak ada ketidakstabilan politik dalam negara, seperti yang kita lihat dalam media perdana, media sosial dan sebagainya, berbagai-bagai kenyataan dikeluarkan. Apabila ada unsur-unsur politik, agenda-agenda politik yang masih dicampurkan dengan konsep pentadbiran negara pada hari ini. Dahlah ada COVID-19, kini mereka pula ada yang seperti tidak bertanggungjawab, hendak mengambil alih kuasa, soal transisi kerajaan, soal hilang majoriti dan umpamanya. Bagi saya,
Perkara yang penting adalah isu kesihatan. Itu yang pertama. Kesihatan, barulah kemudian kita boleh bincang pula soal politik. Namun, adalah entiti yang tidak bertanggungjawab, tidak punya rasa responsibility yang perlu mereka ada dalam diri mereka, dan mereka ingin menekan supaya kerajaan dibubarkan secara amnya. Dan ini boleh mendorong kepada tidak patuh kepada garis panduan masyarakat, khususnya tidak patuh kepada garis panduan yang ditetapkan kerajaan dalam melicenkan pentadbiran negara. Jika kita berkata soal transisi kerajaan yang ada segelintir daripada kita perjuangkan, maka seperti yang kita lihat juga pada hari ini yang rata-ratanya dikeluarkan di media sosial, ada entiti-entiti politik yang melanggari atau mencabuli undang-undang yang kerajaan sendiri laksanakan, seperti melanggar PKP, tidak mematuhi SOP dengan memakai face mask dengan betul dan sebagainya. Ada yang tidak memakai face mask pun ada. Jadi apabila pemimpin sendiri yang tidak melakukan apa yang mereka katakan, maka rakyat pula akan berasa tidak ada keperluan. Masyarakat akan berasa tidak ada kewajipan ataupun tidak akan jadi satu obligasi untuk mereka melakukan seperti apa yang kerajaan cadangkan, kerana polisi kerajaan itu sendiri dilanggari oleh mereka yang merangka polisi itu sebenarnya. Dan ada juga beberapa entiti-entiti politik yang bukan hanya datang daripada pihak kerajaan, namun datang juga daripada pihak di sebelah sana yang sepertinya juga tidak mematuhi apa yang dilaksanakan kerajaan. Seperti yang saya kata, hanya bercakap pada mulut sahaja tapi tindakannya adalah berbeza. Dan pada ketika ini, itulah sebenarnya yang boleh mempengaruhi etika dan peradaban masyarakat kepada pemimpin. Tidak patuh kerana apa? Kerana tidak percaya. Kerana masyarakat di negara kita Malaysia berpegang teguh pada konsep kepimpinan melalui teladan. Jikalau pemimpinnya hancur, maka masyarakatnya sendiri pun tidak akan ada kepercayaan, tidak akan berasa hormat khususnya kepada pemimpin yang di atas, yang boleh mendorong pula, yang boleh menjurus pula kepada kehancuran negara, kehancuran masyarakat itu sendiri daripada segi rohani dan jasmaninya. Untuk mengakhiri perbincangan saya mengenai hubung kait etika dan peradaban terhadap isu semasa, khususnya daripada sudut pandang masyarakat, eloklah saya mengakhirinya dengan hadis yang berbunyi seperti ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab atas pimpinan kamu. Maka apa yang saya boleh perkatakan, apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah di mana pemimpin perlu memberikan gambaran, perlu menjadi model yang ideal dan unggul untuk masyarakat ikuti. Kerana jikalau pemimpin itu sendiri yang hancur, pemimpin itu sendiri yang sebenarnya membawa mudarat, maka masyarakat tidak akan memperoleh apa-apa kebaikan. Sebaliknya masyarakat pula yang mungkin akan mendatangkan kesusahan kepada pemimpin. Dan inilah sebenarnya yang akan boleh menjurus kepada kehancuran, kepada kebinasaan masyarakat di dalam negara itu sendiri, komuniti di dalam negara itu sendiri. Jadi pada saya, masyarakat kita khususnya pada hari ini sebenarnya kita tidak boleh memandang serius, ataupun sebenarnya kita tidak boleh hanya perlu bergantung harap pada kerajaan semata-mata. Kita sendiri sebenarnya, jikalau kita sendiri melakukan perubahan, insya-Allah keabsahan itu mungkin akan dilihat. Akan kita beri tekanan kepada kerajaan supaya mereka nampak apa yang sebenarnya kita, masyarakat khususnya, inginkan, maka mereka juga mungkin akan melaksanakan apa yang kita idam-idamkan. Iaitu untuk apa? Pada hari ini, yang jelas politik negara masihlah utuh, dan pada ketika itulah mungkin insya-Allah wabak COVID-19 juga dapat kita perangi dengan optimum dan berjaya hendaknya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang isu semasa etika dan peradaban dari aspek negara. Jadi, aspek yang pertama ialah aspek ekonomi negara, di mana isunya adalah kegiatan black money ataupun rasuah kian berleluasa. Jadi, yang kedua, isunya ialah perbelanjaan negara yang kian meningkat pada era pandemik COVID-19 ini. Jadi, kesan daripada isu ini kepada etika dan peradaban masyarakat kita adalah jurang kekayaan semakin besar wujud antara golongan T20 dengan golongan B40 dan M40. Jadi sebagai negara, kita akan mewujudkan satu jurang kekayaan amat besar, dan ini telah menjadikan negara kita daripada mengamalkan satu konsep mix ekonomi kepada konsep kapitalis, iaitu di mana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Dan ini ialah kesan yang kedua, iaitu defisit pembangunan sosial, di mana transisi negatif contohnya daripada golongan masyarakat M40
akan menjadi golongan masyarakat B40, dan anda boleh menganggap bahawa masyarakat B40 akan menjadi apa pula. Jadi yang ketiga, kesannya ialah tadbir urus keadilan negara tidak dapat berjalan dengan efisien. Ini disebabkan bila wujudnya black money ataupun kegiatan rasuah yang berleluasa. Kita boleh melihat bahawa pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilakukan secara efisien, dan ini menyebabkan berleluasanya jenayah-jenayah yang akan membantutkan pembangunan ekonomi kita. Pembangunan ekonomi bukan sahaja kepada kemajuan bisnes-bisnes, tapi juga kepada kemajuan rakyat ataupun taraf hidup rakyat yang semakin meningkat ataupun semakin menurun. Jadi kita akan melihat pada aspek sosial negara pula. Antara isunya ialah kesepaduan dan perpaduan nasional semakin menghangkis, terutamanya dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Dan seterusnya, wujudnya keregangan antara golongan masyarakat dan juga kerajaan akibat kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus yang adil. Jadi kita melihat kesan kedua-dua isu ini dari aspek sosial. Kita melihat kemapanan etika dan peradaban yang dinamik dalam masyarakat yang majmuk ini tidak dapat dicapai, tidak dapat dipelihara. Kerana kesepaduan dan juga perpaduan nasional itulah satu usaha yang perlu dilakukan ataupun diujarkan oleh kerajaan ataupun diusahakan oleh kerajaan. Jadi kita melihat dalam suasana COVID-19 ini, terdapatnya perintah berkurung dan juga SOP-SOP yang perlu dipatuhi untuk keselamatan kita. Kesepaduan perpaduan nasional ini kurang diusahakan oleh kerajaan. Dan ini dapat secara lambat launnya akan mengakibatkan perkara yang buruk pada negara kita. Dan ini akan menyebabkan lahirnya bahagian masyarakat yang memberontak. Dan apabila masyarakat yang memberontak kerana pembangunan itu tidak dilakukan, tadbir urus yang tidak adil, ia akan menyebabkan lahirnya anasi-anasi yang tidak baik. Setelah itu menyebabkan pembangunan negara bangsa yang berlandaskan perlembagaan persatuan tidak dapat dicapai. Kerana terdapat idea-idea yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asas perlembagaan kita. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat petang kepada semua rakan-rakan sekalian. Nama saya Declan Dublin dan nombor matrik saya adalah 2020872036 dan saya dari kelas C. Untuk bermula, isu semasa etika dan peradaban dari segi global adalah rasisme dan serangan seksual. Isu pertama adalah rasisme dan perkauman. Rasisme merupakan satu bentuk kepercayaan, sikap dan amalan yang mendiskriminasi segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkaumannya. Pada dasarnya, kepercayaan ini mengandaikan bahawa manusia boleh dibahagikan kepada kaum yang berbeza, dan serentak itu ia juga mengandaikan bahawa nilai dan darjat seseorang boleh ditentukan berdasarkan kaum yang diwakilinya. Dalam bahasa Melayu, konsep rasisme sangat berkaitan dengan perkauman dan juga semangat asabiah. Fahaman rasisme sentiasa akan membawa kebinasaan kepada manusia. Pada kebanyakan masa, rasisme akan melibatkan pemusuhan terhadap kaum-kaum yang tertentu. Daripada itu, fahaman ini akan menghasilkan amalan diskriminasi, pengasingan dan pembasmian kaum. Satu contoh rasisme yang baru-baru ini adalah pembunuhan George Floyd di tangan polis Amerika Syarikat. Satu punca rasisme adalah satu sebab utama mengapa idea perkauman terus berkembang adalah kerana orang baik tidak menentangnya. Ramai yang tidak menyukai perkauman tetapi mereka gagal memahaminya atau mencabarnya. Hari ini, banyak orang yang berakal percaya bahawa mencintai semua orang akan mengakhiri rasisme, tetapi memandangkan sifat sistem perkauman hanya perubahan sistemik yang dapat memberi kesan yang nyata. Kedua, stereotip yang dibentuk daripada pelbagai media mewakili bangsa mempunyai kesan besar terhadap masyarakat memandangkan bangsa. Walaupun media adalah gambaran budaya secara luas, media tetap menjadikan stereotip perkauman tetap hidup dan baik dan oleh itu mendorong perkauman. Rasisme di media sering halus dan tanpa niat jahat tetapi memberi kesan yang sangat negatif. Sebagai contoh,
lelaki kulit hitam yang terlalu banyak diwakili di media sebagai pelaku jenayah ganas, sementara orang kulit hitam juga terlalu banyak diwakili dalam berita mengenai kemiskinan. Ini mempengaruhi pandangan kulit hitam terhadap diri mereka sendiri dan juga persepsi masyarakat terhadap orang kulit hitam. Kumpulan atau individu yang hanya berinteraksi dengan orang yang mempunyai kepercayaan yang sama adalah salah satu punca perkauman bagi individu. Sekiranya seorang dikelilingi oleh ahli keluarga atau rakan-rakan yang rasis, mereka mungkin akan mempunyai kepercayaan yang sama. Generalisasi positif mengenai bangsa adalah berbahaya dan sukar untuk dicabar jika seseorang bukan sebahagian daripada komuniti yang mengamalkan perpaduan kaum. Terdapat dua cara mengatasi isu ini. Pertama adalah untuk mengakhiri perkauman adalah mengenali kewujudannya. Ramai orang menganggap perkauman selalu terang-terang atau disengajakan. Tetapi perkauman terdapat dalam pelbagai bentuk. Setelah kita mengenalinya, organisasi dan individu akan mengetahui cara mengesan dan mencegah perkauman dengan lebih baik. Cara lain untuk mencegah perkauman adalah dengan menyebarkan kesedaran. Kita mesti mendidik orang ramai tentang bahaya dan kesan perkauman untuk menunjukkan sokongan kepada mangsa. Lebih banyak, kesedaran perlu diberikan kepada diskriminasi kaum. Menghalalkan atau membiarkan satu komen menetapkan nada bahawa perkauman boleh diterima. Ini adalah cara membiarkan budaya beracun. Ia bermula dengan satu kejadian yang diabaikan dan kemudian berubah menjadi 2, kemudian 5, kemudian 10 dan akan menjadi sesuatu yang biasa. Isu yang kedua adalah serangan seksual. Definisinya adalah serangan seksual adalah tindakan di mana seseorang secara sengaja menyentuh orang lain tanpa persetujuan orang itu, atau memaksa atau secara fizikal memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan seksual yang bertentang dengan kehendak mereka. Serangan seksual berlaku di kebanyakan negara dan kadar serangan semakin meningkat. Kesan gangguan seksual yang berlaku memberi kesan kepada mangsa dari segi fizikal dan mental. Kesan-kesan ini seperti dari segi kerjaya, peribadi dan juga persekitaran sekeliling. Dari segi kerjaya, mangsa lebih gemar mengasingkan diri dari rakan sekerja dan juga cuba mengelakkan diri dari hadir ke pejabat. Ini akan menjejaskan prestasi kerja dan juga berkemungkinan akan menyebabkan mereka kehilangan kerjaya tersebut. Kesan kepada peribadi pula di mana mangsa akan mengalami gejala seperti sakit kepala, gangguan tidur, hilang selera makan dan emosi yang tidak stabil. Mangsa juga merasa malu untuk berhadapan dan bergaul dengan orang sekeliling. Rasa ini timbul apabila mangsa merasa rendah diri dan tidak layak berada bersama-sama orang lain kerana merasakan dirinya tidak berharga dan terhina. Mangsa juga akan merasa takut dan curiga terhadap keadaan sekeliling. Mereka akan merasa bimbang dan sentiasa berada dalam keadaan yang tidak stabil jika terlihat orang tertentu, bayangan orang yang bentuk tubuh dan juga tempat tertentu. Mangsa juga menjadi paranoid kepada setiap pergerakan sekelilingnya dan juga orang asing. Antara cara untuk mengatasi serangan seksual adalah untuk sentiasa menyebarkan informasi tentang perkara seksual dan sentiasa menghormati wanita dan selalu memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk mengatasi masalah seksual di rumah tangga atau di tempat kerja. Oleh itu, sekian habislah presentation saya. Kesimpulannya, isu-isu semasa yang dihadapi memainkan peranan penting dalam membentuk etika kemanusiaan pada setiap peringkat, sama ada pada peringkat individu, masyarakat mahupun negara. Liku-liku kehidupan yang dilalui bakal membentuk jati diri serta etika seseorang manusia.
ataupun sekumpulan masyarakat. Ianya jelas bahawa peradaban sesebuah kaum juga boleh dibentuk melalui isu-isu semasa yang dihadapi oleh mereka. Akhir sekali, semakin besar rintangan yang dihadapi, maka semakin kental serta cekal ianya bakal melatih minda manusia. Itu saja, sekian, terima kasih.